Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini uh, kita akan masuk subtopik sistem endokrin. Okey. So kalau kamu semua tengok, yang ni adalah dia punya standard pembelajaran. So korang akan dapat nyatakan peranan kelenjar endokrin dalam manusia. Korang kena kenal pasti dan label kelenjar endokrin dalam manusia. Lepas tu mencerakinkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh setiap jenis kelenjar endokrin. Okey, so hari ni cikgu akan masuk empat organ je, iaitu hypothalamus, lobus anterior pituitary, lepas tu lobus posterior dengan thyroid. Okey. Okay, so kita boleh mula. Okey. So kalau korang tengok yang ni, kita macam banyak persoalan yang timbul kan. Apa tu endokrin? Apa tu kelenjar? Okey. So let me think. Okay, let us think. Okay, jom kita fikir. Jom kita cungkil idea kita. Okay, so ini adalah contohnya. Dia kata, okay. So, dia kata sekiranya sistem endokrin kita tidak sihat, kita mungkin menghadapi masalah pertumbuhan, perkembangan semasa akhir balik, ataupun ada masalah sewaktu hamil, ataupun masalah dalam menangani tekanan ataupun stres. So kita juga mungkin dapat menambah berat badan dengan mudah, mempunyai tulang yang lemah ataupun kekurangan tenaga kerana terlalu banyak gula yang tinggal di dalam darah, dan bukannya bergerak ke sel-sel kita di mana ia lebih memerlukan tenaga kan. Okey, lepas tu ada yang tanya, endokrin ni apa, macam mana kan. Okey, so endokrin ni dia berlawanan dengan eksokrin. So biasanya kalau eksokrin, biasanya kelenjar eksokrin ni dia merangkumi kelenjar ileo. So dalam kelenjar ileo dia akan merembeskan ileo. Okey, so kalau kelenjar peluh pula dia akan merembeskan peluh. See? Samalah juga macam kita akan belajar ni, which is endokrin. So kalau endokrin biasanya kelenjar thyroid. So dia akan merembeskan hormon thyroxina. Macam tu. So kalau kita tengok macam orang tanya macam mana kelenjar kan. So kelenjar ni adalah organ. Okey, organ yang mengeluarkan hormon. Okey, hormon. So kelenjar endokrin ni dia keluarkan hormon secara terus ataupun direct ke dalam aliran darah. So barulah darah tu boleh diangkut ke seluruh badan ataupun ke seluruh sel badan. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, so ini adalah apakah sistem endokrin. So kalau bila kita fikir je apa itu endokrin, mesti kita akan terbayang ataupun mesti kita akan terus teringatkan hormon. Okey, so mesti punya kan. Kalau endokrin mesti hormon ataupun kelenjar hormon, macam tu. Okey. So ini adalah dia punya struktur. Okey, struktur sistem endokrin manusia. Okey, kita ada yang pertama, kita ada untuk melengkapkan sistem endokrin manusia ni, kita kena ada hipotalamus. Okey, dekat bahagian otak. Kan? Okey. Lepas tu kita ada kelenjar pituitary, bawah sikit daripada hipotalamus. Lepas tu kita ada kelenjar thyroid. Lepas tu kelenjar adrenal. Lepas tu pankreas, ovari dan testis. So hari ni cikgu akan fokus hanya pada hipotalamus, kelenjar pituitary dan kelenjar thyroid. So ini adalah hormon-hormon yang terlibat di dalam sistem endokrin. So kesemua sekali ada 15 hormon. Tapi hari ini kita hanya fokus 1 hingga 8. Okey. Okey, so next. Okey, yang ni adalah sistem endokrin manusia dan kelenjar endokrin. Okey, ia terbina daripada kelenjar endokrin lah. Okey. So
So kelenjar endokrin ni apa dia punya kerja dia? So dia rembeskan hormon dan dia tidak mempunyai ductus. Kerana hormon ni dia meresap terus ke dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh anggota badan. Okey, ni adalah peranan kelenjar endokrin dalam manusia. Ia bekerjasama dengan sistem saraf untuk bantu badan menghadapi tekanan. Contohnya macam badan kita akan bebaskan hormon adrenalin dalam gerak balas, lawan atau lari. Okay, so macam kalau memerlukan aktiviti yang macam lasak ke, mesti akan ada adrenalin. Okay, lepas tu kita pergi yang kedua, iaitu membantu mengekalkan homeostasis. So, homeostasis ni contoh kawalan paras gula dalam darah ataupun pH darah ataupun tekanan osmosis darah. So, kat sini dikata fungsi umum hormon. Yang pertama sekali adalah pembiakan. Kita ada ovum dengan sperm kat sini. Lepas tu kita ada pertumbuhan daripada kecil sampailah besar. Dan kita ada homeostasis. Okey, homeostasis macam ni. Macam contohlah kita makan something manis. Lepas tu pankreas kita pun dapat detect kita punya blood dalam paras gula dalam darah kita tinggi. So siapa yang akan turunkan? Badan kita akan rembeskan insulin, which is hormone. So that insulin akan trigger kita punya hati. So dekat situlah diorang akan cuba kurangkan paras gula dalam darah kita. Sebab hati ni dia akan ambil glukos which is gula tadi. Glukos dia akan simpan sebagai glukagon. Ataupun selebihnya glukos dia akan pergi kepada sel-sel badan kita, which is digunakan sebagai tenaga. Macam itulah. Sama juga seperti situasi macam apabila paras gula dalam badan kita rendah, glukagon lah yang akan bertindak untuk naikkan balik paras gula dalam badan kita. Okay. Next, kita pergi kepada fungsi setiap hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Okay, contoh kita ada lobus anterior dan posterior untuk kelenjar pituitary. Kalau kelenjar pituitary ni dia ada dekat dua tempat ni. Kita ada lobus anterior dengan posterior. Tapi kedua-duanya adalah kelenjar pituitary. Okey, lepas tu kita ada kelenjar thyroid. Inilah hormon dia. Thyroid satu je. Untuk posterior kelenjar pituitary kita ada dua. Dan lobus kelenjar pituitary untuk anterior kita ada 5. Okey. Kita pergi kepada kelenjar pituitary posterior yang pertama. Okey. Kalau tengok kat sini, ia adalah kelenjar utama sistem endokrin yang merembeskan hormon yang mengawal rembesan kelenjar yang lain. Okey, maknanya dia first sekali ke atas sekali tadi. Okey, so yang ni adalah kelenjar pituitary posterior. Okey, dia duduk sebelah sini. Yang sebelah sini adalah anterior. Yang ni posterior. Hypothalamus kat sini. Okey, so isyarat akan sampai dekat hypothalamus dulu kan. Okey, lepas tu barulah lobus posterior ni. Kat dalam ni ada kelenjar pituitary. So dia akan merembeskan hormon. Pertama adalah hormon antidiuresis. So ataupun disebut sebagai ADH. ADH ni singkatan kepada English, antidiuretic hormone. Okey, so korang boleh nak ingat antara English boleh terus ingat untuk singkat ADH. Okey. Okey, fungsi ADH adalah untuk rangsang penyerapan semula air oleh tubul ginjal. So ini adalah ginjal. So ini adalah kita punya saluran air kencing. Macam mana dia macam mana kita punya ni merembeskan urin. Okey, so yang kedua adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ni dia rangsang pengecutan otot uterus sewaktu melahirkan anak. Okey, this is uterus. Okey, ini adalah ovari. Ini adalah tube fallopian. Okey, yang kedua fungsi dia juga rangsang pengeluaran susu daripada kelenjar susu. So this is kelenjar susu. So kelenjar susu ni yang akan merangsang pengeluaran this is kelenjar susu.
So, hormon oksitosin ni dia akan rangsang kelenjar susu ni untuk keluarkan susu. Okey. Kita sudah kelenjar pituitary posterior, kita pergi kepada anterior pula. Okey, dekat lobus anterior adalah belah sini yang cikgu kata tadi. Still lagi kelenjar pituitary. Okey, dia ada 5 tadi. Okey, mula-mula adalah hormon lutein ataupun LH. Okey, luteinizing hormone in English. So LH. Hormon LH ni macam apa yang dia buat dalam perempuan, dalam ovari dia akan merangsang ovulasi, pertumbuhan korpus luteum dan perembisan estrogen dan progesteron. So ini adalah kita punya ovari tadi. Okey. So ini permulaan untuk nak membentuknya ovum. Okey. So dekat sini dia akan pergi, nanti dia dah matang kan, kat sini dia akan matang, so dia akan pergi ke sini dan keluar. Okey. So ini adalah korpus luteum tu. Okey. Pertumbuhan korpus luteum ni adalah perlu dirangsang oleh hormon lutein. Okey, lepas tu kita ada lelaki pula, testis. Dirangsang rembesan testosteron. Testosteron ni untuk menghasilkan sperm. Okey. So untuk menghasilkan sperm kita perlukan testosteron. Untuk testosteron kita memerlukan hormon lutein. Okey, macam tu. Okey, yang kedua pula kita pergi kepada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ataupun disebut sebagai GH, growth hormone. Ia adalah untuk rangsang pertumbuhan, of course, sintesis protein dan metabolisme lemak ataupun bakar lemak. Okey, organ yang terlibat adalah tisu, lembut ataupun tulang. Lepas tu kita ada hormon adrenocorticotroph, ACTH, untuk rangsang korteks adrenal untuk membebaskan hormon. So this is ginjal, ginjal. Ini adalah kelenjar korteks, ini adalah kelenjar adrenal. So ini adalah kelenjar adrenal. So dalam kelenjar adrenal ni, ini adalah kelihatan rentas kelenjar adrenal. Dalam kelenjar adrenal ni dia ada korteks adrenal. Okey, so dalam korteks adrenal ni dia akan ada hormon kat dalam tu, which is hormon adrenocorticotroph. Okey. Next, kita nombor 4, hormon perangsang thyroid. Okey. Kita ataupun disebut sebagai TSH. Okey. Merangsang thyroid untuk merembeskan thyroxina, which is kelenjar thyroid yang terlibat. Ini adalah kelenjar thyroid. So hormon perangsang thyroid ni dia akan rangsang dulu thyroid untuk rembeskan thyroxina. Okey. Lepas tu kita ada nombor 5, kita ada hormon perangsang folikel, FSH. Iaitu kalau dalam perempuan mestilah ovari. Dia akan merangsang pertumbuhan folikel. Ini pun folikel. Okey, merangsang pertumbuhan folikel dalam ovari. This is ovari. First sekali dia akan membentuknya folikel. So, merangsang folikel adalah hormon perangsang folikel dalam perempuan. Kalau lelaki pula, dia akan rangsang spermatogenesis dalam testis. Okey, so dalam spermatogenesis ni, dia akan ada folikel juga. Okey. Okey. Spermatogenesis ni pembentukan sperma. Okey. Dalam testis. Okey. So yang ketiga sekali kita ada kelenjar thyroid. Yang tadi kita dah habis kelenjar pituitary, dah ada 2, posterior dengan anterior. Yang ni kita masuk yang ketiga pula adalah kelenjar thyroid. Okey, thyroid kat sini. Okey. Kelenjar thyroid ni dia akan hasilkan hormon thyroxina. Fungsi dia adalah untuk meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan suhu badan dan mengawal atur perkembangan dan pertumbuhan. So organ sasaran dia adalah semua tisu lah yang terlibat. So yang paling penting kat sini adalah kelenjar thyroid. Sebab hormon thyroxina tu dia banyak fungsi dia boleh buat. Okey, ni sekarang ni cikgu ada, ini adalah tugasan, which is aktiviti penghasilan peta minda ringkas. So yang ni cikgu fikir yang ni yang paling terbaik lah. Okey.
untuk korang faham. Okey. Arahan dia, sediakan kertas A4, hasilkan satu peta minda kelenjar pituitary bagi posterior dan anterior serta kelenjar thyroid. Okey, ni contoh cikgu dah bagi. Which is ni kelenjar endokrin kat tengah sekali. Yang kita belajar hari ni adalah 3 kelenjar ni kan. Pituitary posterior dengan pituitary anterior dan thyroid. Okey. Yang ni pun cikgu dah isi dah. Ini kelenjar pituitary anterior ada 5, untuk posterior ada 2. Untuk thyroid ada 1 hormon. Okey, cara dia dalam setiap kotak ni korang kena buat satu, nyatakan dia punya hormon. Okey, ni contoh ni. Satu ni cikgu buat contoh. Okey, ni hormon. Okey, yang ni pula organ yang terlibat. Okey. Okey, this HL ni, okey, korang kena rujuk kat sini. HL adalah secara langsung. Hormon yang bertindak secara langsung. Kalau HP pula hormon perangsang. GnRH pula hormon perembes gonadotropin. Okey, gonadotropin ni dia macam jantina. Macam tu, okey. Lepas tu, korang rujuk buku teks 234 bawah sekali korang akan jumpa satu perenggan. Yang tu korang kena baca dan nyatakan di setiap sini, nyatakan sama ada dia HL ataupun HP ataupun GnRH. Okey, yang tu tugasan dia. Senang sebab ada dalam buku. Okey, sebarang soalan boleh tanya cikgu. Okey, dah sampai part refleksi dengan rumusan. Okey, macam biasa. Okey, tapi yang ni sebab duduk kat rumah kan. Okey, so cikgu nak pilih 3 orang murid untuk buat refleksi yang ringkas dan padat. Okey, selama tidak lebih daripada 20 saat. 20 saat tu maksimum. Okey, kurang daripada tu tak apa. Janji ringkas dan padat. Okey, cikgu nak cabut. Ni macam biasa. Okey, nama korang ni. Okey, cikgu akan cabut. Okey. Okay, 1, 2, 3. Okey. Jannah, Adibah dengan Ipah Afikah. Okey. Okey, so 3 orang ni cikgu nak buat refleksi. Dan okey, secara keseluruhannya cikgu buat rumusan. Okey, so hari ni kamu semua dah belajar mengenai sistem endokrin, which is hormon lah. Okey, so kamu semua juga mengetahui tentang fungsi umum bagi hormon, iaitu untuk pembiakan, lepas tu pertumbuhan dan homeostasis. So kamu semua juga telah kenal pasti fungsi-fungsi bagi hormon yang ada pada kelenjar pituitary dan lobus posterior dan juga anterior, serta fungsi hormon yang ada pada thyroid. Okey, sekian itu sahaja daripada cikgu. Nanti cikgu akan untuk sebarang soalan boleh kemukakan dekat WhatsApp group, dan nanti cikgu akan bagi tahu untuk tindakan yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.